Salam sejahtera semua. Apa khabar semua? Baik, hari ini kita akan pergi kepada bab 3, sains. So, kita dah habis bab pertama dengan habis bab kedua. So, kita tengok untuk bab ketiga. Cuba kita share screen. Baik. Okey, so bab ketiga cerita pasal kelestarian alam sekitar. So yang ni merupakan bab yang baru, silibus yang baru. Silibus lama tak ada bab yang ni. Alright, so kelestarian alam sekitar. So ada 3 bahagian bab ini. Kita akan pergi kepada bab bahagian yang pertama. Okey. Alright, so bahagian pertama ialah kitaran hayat produk. Right, so maksudnya kitaran hayat daripada mula sampai dia digunakan lah. Right, kita tengok apa maksud dia. Okay, first thing first, you kena tahu apa maksudnya jejak karbon, carbon footprint. So gambar rajah ini adalah satu contoh jejak karbon. Okay, so kita tengok apa maksud dia. Jejak karbon ini merujuk kepada jumlah karbon dioksida yang dibebaskan ke atmosfera hasil daripada aktiviti individu, peristiwa, organisasi, komuniti ataupun produk yang digunakan dalam kehidupan harian. So maksudnya dia macam ni lah. Ini macam footprint, tapak kaki anda. So yang ni adalah jumlah karbon dioksida yang dibebaskan lah. Alright. So kita tengok bahan api kita guna menghasilkan karbon dioksida. Air, ini pembebasan gas rumah hijau. Tenaga elektrik juga menghasilkan karbon dalam bentuk karbon dioksida. Pengangkutan, imbangan maksudnya offset dia, maksudnya kita yang buang lah. Maksudnya kita buang karbon dioksida dalam udara melalui pokok hijau. Pembakaran gas juga menghasilkan gas karbon dioksida. Kita semula, yang ni offset dia lah. Kita semula barang dan sisa-sisa. So yang ni adalah satu contoh carbon footprint ataupun jejak karbon. Okay, kita tengok seterusnya. Alright, so jejak carbon footprint. Yang ni kajian jejak karbon bagi seseorang individu bermula dengan mencerakinkan produk yang digunakannya seharian. Maksudnya kalau jejak footprint ni kita kena kaji daripada, kalau kira satu hari, daripada anda mula bangun tu sampailah anda tidur. So apakah jejak ataupun produk yang kita buat ataupun produk yang kita gunakan ataupun aktiviti yang kita lakukan. Right, sebagai contoh, peti sejuk merupakan suatu produk yang digunakan sepanjang hari dalam kehidupan seseorang individu bermula dari waktu bangun pagi hinggalah waktu tidur. Dia bagi contoh lah, maksudnya peti sejuk ni kita on sentiasa kan. Alright, kadang-kadang kalau kita pakai kipas, ada kala kalau kita ada, kita on kipas. Kalau tak ada, kita off kipas. Tapi peti sejuk kena on sentiasa. Kita tengok seterusnya. Alright, so apa maksudnya imbangan karbon? Offset karbon lah. Yang ini merujuk kepada proses yang dapat mengurangkan pembebasan gas rumah hijau seperti gas rumah hijau dekat sini contohnya karbon dioksida lah. Right, so dia dapat mengurangkan pembebasan gas karbon dioksida melalui contoh penanaman tumbuhan hijau. Sebab tumbuhan hijau boleh menyerap karbon dioksida di atmosfera. So maksudnya dia akan kurangkan karbon dioksida dalam udara. Kita tengok seterusnya. Right, so jejak karbon. Alright, so bagi sesuatu produk merujuk kepada impak negatif. So jejak karbon ini impak negatif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kita hayatnya. Maksudnya yang ini merujuk kepada kesan impak negatif lah. Contohnya peti sejuk. So selagi peti sejuk itu on, so dia akan menyebabkan impak negatif terhadap alam sekitar sepanjang hayatnya dah. Hayat ni merujuk kepada peti sejuk tersebut.
Yang ini jejak karbon. Kita tengok seterusnya. Tapak tangan karbon pula, satu kaki, satu tapak kan. So yang ini tapak tangan karbon pula, carbon handprint tadi, footprint, bagi sesuatu produk merujuk kepada impak positif. Yang tadi negatif, tapi yang ini impak positif terhadap kelestarian alam sekitar yang disebabkan oleh produk tersebut sepanjang kita hayatnya. Macam tadi lah. Tadi itu impak negatif, tapi yang ni adalah impak yang positif. Right. So kita tengok seterusnya. Tapak tangan karbon yang impak positif lah. Alright, kita tengok ada beberapa contoh di sini. Right. Yang pertama, penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. So kita akan go detail nantilah satu persatu. Yang kedua, pemanjangan kita hayat dan peningkatan kecekapan produk. Ketiga, penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Keempat, pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Dan last sekali, penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Alright, kita pergi satu persatu apa ceritanya. Okay, yang pertama, penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah dalam pembuatan produk. Maksudnya produk yang kita guna itu haruslah yang mempunyai penjejakan karbon yang rendah. Contoh di sini dikata, so bahan binaan yang tidak boleh baharu dan membebaskan gas rumah hijau yang banyak digantikan dengan bahan binaan yang boleh baharu excuse me, dan kurang membebaskan gas rumah hijau. Contoh di sini dikata simen diganti dengan kayu balak. So sebab simen tak boleh diperbaharui. Tapi kayu balak boleh diperbaharui sebab kayu balak datang dari pertumbuhan kan. So kalau anda dapatkan kayu balak, kita kena tanam pokok. So tanam pokok tu akan mengurangkan karbon dalam udara. So itu maksudnya penggunaan bahan dengan jejak karbon yang rendah. Seterusnya yang kedua. Okey, pemanjangan kita hayat dan meningkatkan kecekapan produk. Maksudnya kita hayat tu kena panjang, lepas tu kecekapan produk tu kena lebih cekap lah. Contoh di sini, sebagai contoh, bateri yang boleh dicas semula dan panel suria. Panel suria gambar yang macam ni lah. Ini panel suria. Merupakan produk dengan kita hayat yang dipanjangkan sebab boleh dicas semula kan. So dipanjanglah kita hayat dia berbanding dengan bateri yang pakai buang. Okey. Kemudian kalau kita pakai solar panel macam ni, so yang ni sebab kita hayatnya dipanjangkan dan kecekapan tenaga yang ditingkatkan. Sebab kalau pakai solar panel, kecekapan dapat ditingkatkan kan? Sebab dia boleh diperbaharui. Kita tengok seterusnya, yang ketiga. Penggunaan tenaga yang kurang membebaskan gas rumah hijau dan pengubah tenaga yang mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi. Contoh hidroelektrik sinilah. Penjanaan tenaga elektrik daripada stesen jana kuasa seperti stesen jana kuasa hidroelektrik. Sebab yang ini pakai air saja kan? Melalui empangan, air akan mengalir dari kawasan tinggi ke kawasan rendah. So, hanya melibatkan pergerakan air saja kita dapat menjana elektrik. So, bukannya kita gunakan bahan api untuk bakar dan hasilkan tenaga elektrik. Right? Yang menggunakan sumber tenaga boleh baharu sebab hidroelektrik ialah sumber tenaga yang boleh dibaharui dan tidak membebaskan gas rumah hijau. Sebab yang ini tak membebaskan apa-apa pun. Paling kepalnya dia keluarkan buang air saja di udara. Yang keempat, pengurusan sisa yang cekap ke arah kelestarian alam sekitar. Okey, so pernah dengar 3R kan? Reduce, reuse, recycle kan? So kita tambah lagi. Okey, kita tambah dengan 5R. Apa yang 5R tersebut? Refuse, reuse, and reduce, recycle, reuse dan rot. Rot, bukan re apalah, rot.
Okey, kita tengok apa maksudnya satu persatu. Okey, yang pertama refuse, tak mau. Tidak menerima produk yang tidak diperlukan. Right? So maksudnya tidak menerima. So produk tu, contohnya bahan tu kita tak guna, tak payahlah terima. Alright, bukan semestinya orang bagi itu you kena terima. Kalau tak gunanya tak payahlah terima. Yang tu refuse. Reduce pula, kurangkan kuantiti produk yang digunakan. Ini biasa. Recycle, kita semula produk tu. Reuse, guna semula produk itu. Contohlah katakan tayar yang dah tak pakai itu. So macam mana? Kita guna semula lah. Sebagai apa? Untuk katakan kita guna sebagai pasu untuk tanam. Alright, untuk buat perhiasan dan sebagainya. Okay, next, rot. Rot maksudnya terurai ataupun reput. Alright, memudahkan pereputan sisa melalui pembuatan kompos. Tahu kompos kan? Kompos tu datang daripada sisa-sisa makanan, tumbuhan atau haiwan yang telah mati, dah reput, yang tu jadikan kompos. Kompos digunakan sebagai baja organik. Okey, ini yang keempat dulu. Alright, yang ini last. Penyingkiran gas rumah hijau dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. Okey, so maksudnya kalau tengok gambar raja ini, karbon dioksida yang dibebaskan daripada kilang 15 hingga 20% akan masuk dalam biosfera. Biosfera maksudnya yang ini diserap oleh pokok. 55% ni masih ada dalam atmosfera, masih ada dalam persekitaran. Okey, so 25 hingga 30% akan masuk dalam shallow ocean, maksudnya dalam lautan, dalam air lah. Okey, seterusnya. Dia kata sinki karbon merupakan tempat semula jadi seperti hutan, ini hutan lah. Okey. Lautan, ini lautan. Berfungsi menyingkirkan karbon dioksida daripada udara. So maksudnya udara ada 55%. So hutan dengan air laut lebih kurang dalam 45% lah. So maksudnya air laut dengan hutan tu penting untuk menyimpan karbon sebanyak 45% tadi. Seterusnya, pengurangan karbon dioksida dalam udara berlaku apabila karbon dioksida melarut dalam air laut dan apabila diserap oleh tumbuhan hijau di dalam hutan. So ada dua lah, sama ada larut dalam air laut ataupun diserap oleh pokok-pokok dalam hutan. Karbon yang terkumpul dalam biojisim, biojisim merujuk kepada pokok lah, dapat juga membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Okey. So yang ini penyingkiran dan penyimpanan karbon dioksida dalam sinki karbon. So melalui lautan dan hutan. Okey. So yang ini kita tenaga biojisim. So maksudnya karbon dioksida akan diserap oleh tumbuhan, melakukan fotosintesis, tumbuhan tu akan membesar. Tumbuhan yang membesar tu kita potong, kita tebang, kita buat produk kayu, sama ada kertas ke ataupun furniture, perabot. So dua-dua ni akan reput, menghasilkan biojisim. Right, biojisim dan produk karbon tu digunakan untuk stesen jana kuasa biojisim. Kita gunanya untuk membakar. Kalau membakar tu dia akan hasilkan gas karbon dioksida di udara lah. So yang ni satu kitaran lengkap karbon dioksida. Okey, right, kita tengok seterusnya. Apa maksud pula kitaran hayat sesuatu produk? Right, so kita hayat umum bagi produk bermula daripada sumber sehingga peringkat pelupusan sama ada di kita semula, bahasa Inggeris kita panggil cradle to cradle, life cycle of a product, ataupun dibiar mereput. Satu tu kita recycle back, ini biar dia reput. So cradle to grave. Cradle tu buayan kot. Okay? Bahasa Inggeris buayan. So maksudnya dilahirkan sampailah ke grave, ke kubur. Life cycle of a product. Kita tengok contoh yang di sini. So sebelah sini cradle to cradle life cycle of a product. Maksudnya kita semula. Yang ni cradle to grave. Yang ni tak dah. Bagi direput saja. Okey, yang di kita semula contoh sumber kayu balak, pokok-pokok.
Kita gunanya untuk buat kertas, right? Kira pembuatan. So kertas tu diangkut dan digunakan sebagai, katakan diproses untuk menjadikan buku ataupun kertas kita guna. Lepas tu tak pakai, kita buang, kita lupuskan. So lepas lupus tu kita kertas boleh dikitas semula. Dan kitas semula tu masuk kepada mesin untuk buat lagi kertas. Lepas tu angkut lagi. So yang ni yang kitas semula. Untuk yang cradle to grave, right? So pelupusan, bahan-bahan ni akan dibiar bereput. Reput dah, dia tak kita balik dah. Dia hanya mereput saja. So kita start daripada sumber, buat kertas, angkut, hasilkan buku, kertas dan sebagainya. Kertas tu dibuang, dilupuskan, kemudian kertas-kertas ni dibiar mereput. Itu saja, sampai tahap sini saja. Dia tidak dikitas semula. So kita ada 2 kitaran hayat sesuatu produk. Okay, kita tengok seterusnya. Pengurusan cekap bagi sisa plastik. Yang tadi tu sisa kertas, yang ni sisa plastik. Okey. Alright, kita tengok. So pada era serba moden ini, masyarakat perlu menguruskan sisa plastik dengan menggunakan idea pengurusan yang cekap untuk menuju ke arah kelestarian alam sekitar. Maksudnya di sini, contohnya proses kita semula upcycle merupakan suatu idea pengurusan yang cekap yang digunakan untuk menghasilkan produk plastik yang baharu. Contoh. Alright, so kita tengok ada satu istilah yang penting dekat sini. Yang ini ialah mikroplastik. Mikro merujuk kepada benda-benda yang kecil. Macam contohnya mikroorganisma. Organisma yang kecil. So mikroplastik dalam rantai makanan. Contoh. Alright, so menurut US National Oceanic and Atmospheric Administration, so yang ni maksudnya NOAA, mikroplastik ialah kepingan plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm. 5 mm, 1 cm macam ni. 5 mm separuh dia lah. Kurang daripada 5 mm dan menjadi berbahaya jika berada di dalam badan organisma akuatik. Contohnya ikan, udang, kerang, sebagainya lah. So kalau plastik ni masuk dalam badannya, dia menjadi satu benda yang bahaya untuk organisma tersebut. Alright, sumber utama mikroplastik. Dari mana datangnya mikroplastik ini? Ialah sisa plastik yang berasal daripada pelbagai jenis produk plastik seperti botol, tekstil buatan manusia. Tekstil tu maksudnya kain lah, kain-kain plastik yang kita guna tu. Cat, cat juga ada cat yang plastik. Sebab cat yang plastik lama-lama dia akan terkopek, dia akan terurai, dia menghasilkan cebisan-cebisan yang kecil. Dan peralatan elektronik yang dibuang, contohnya charger lah, wire lah, apa-apa sajalah yang kita buang. Okay, alright. So kita tengok mikroplastik dalam siratan makanan. Yang ini adalah mikroplastik. Tengok plastik yang kecil-kecil itu. Okay, so plastik yang kecil itu akan dimakan oleh plankton. Plankton adalah organisma yang kecil dalam air. Mikroplastik juga dimakan oleh larva, dimakan oleh ikan kecil, dimakan oleh penyu. Alright. So plankton pula akan dimakan oleh organisma dwi-cengkerang. Contohnya macam kerang lah, siput lah, sebagainya. So yang ni dimakan manusia. So mikroplastik ni lama-lama pun akan masuk ke dalam badan manusia juga. Ikan dimakan oleh manusia. Selain itu, ikan penyu juga dimakan oleh mamalia yang lain. Mamalia dalam marine, mamalia dalam lautan. So, secara tidak langsung, plastik yang kita hasilkan tu lama-kelamaan akan patah balik dan dimakan oleh manusia. So, dia akan memudaratkan manusia jugalah pada akhirnya. Okay? Alright. Itu saja. Alright. Untuk bahagian 3.1. Okay? 3.1 cerita pasal? Cerita pasal apa? Cerita pasal kelestarian, jejak karbon. Okay, kita tengok apa tadi. Kita cerita pasal kitaran hayat produk. Okay? Alright, so itu saja kelas kita pada hari ini. So nanti cikgu akan share worksheet dalam grup WhatsApp ya. Okay? Itu saja, sekian, terima kasih.
Bye-bye.